Okey, selamat datang semua ke Borak F1 Podcast. Untuk minggu ini kita akan perbincangkan tajuk ataupun berkenaan British Grand Prix 2022 yang baru berlangsung pada semalam lah. Okey, selamat datang pada yang ada sekarang. Macam ke audiens sekarang adalah aku Haizim, ada Zul, ada Azwan, ada Imranes, Tompel, Aroy dan Ayamba. Okey, suka saya ingatkan podcast ini dia punya konsep lebih pada perbincangan. Saya tak naklah hanya host saya sendiri Tajul ataupun moderator Hadi yang bercakap saja. Kalau boleh kita nak audience juga request untuk menjadi speaker dan kita sama-sama bincang kat sini lah. Kat sini tak adalah ada siapa-siapa yang salah ke yang betul ke. Kita lebih pada pemberian pendapat ataupun berkongsian ilmu. Tak ada siapa yang betul, tak ada siapa yang salah. Kita saja nak meluahkan apa yang kita rasa sajalah. Okey, kalau ada siapa-siapa dekat audience tu yang dah rasa nak request, boleh start request sekarang lah. Atau mana-mana yang rasa nak komen, boleh komen dekat bahagian text channel Borak dan Sembang F1 tu lah. Okey, Hadi Yup. sihat tak hari ni? Tengah makan ke? Tengah makan je. Tengah makan. Tak apa lah, teruskan je lah. Okey, aku rasa aku terus kepada kita punya tak ada ke yang nak request daripada bawah ni? Tak ada Kalau boleh Aizim ke, Zul ke, Azwan, Imranes, Tompel, Aroy ke, Ayamba atau Teres yang baru saja masuk, selamat datang. Untuk request lah kalau nak jadi speaker Okey, untuk aku rasa aku dah telekan topik yang bakal dibincangkan kat dalam kita punya website ataupun dekat kita punya Facebook page. So benda pertama lah aku nak berikan aku punya pendapat tentang British Grand Prix yang semalam ni lah. So aku rasa Grand Prix semalam ni memang, aku tak tahu nak cakap, aku kata one of the best race lah untuk season ni. Untuk setakat ni memang aku rasa action demi action, ada fight, ada crash yang mengerikan, dan three-way fight lah yang aku cakap. Three-way fight macam-macam lah. Ada drama. Lepas tu kita tengok strategi in terms of pit strategi, ada macam-macam lah. So itu aku secara pendek aku personally lah. So Hadi, secara pendek apa kau punya pendapat tentang British Grand Prix semalam? Dia punya action dia. Actually Grand Prix ni memang aku tak pejam mata lah. Selalu aku tengok F1 kadang-kadang mengantuk ke. Betul. Kali ni tak mengantuk kan. Tak boleh nak duduk diam. Mata tu asyik ada je benda-benda action yang menarik. Aku memang menarik lah untuk Grand Prix British tahun ni. Betul juga, sebab aku bila tengok yang dah sampai ke hujung-hujung lagi rasa macam mendebarkan. Lepas tu aku sendiri, siapa yang watch along semalam, starting tu dah mendebarkan sebab Hong Jiazhu accident. Betul. Dan melibatkan 5 atau 6 yang terlibat. Yang tengah-tengah tu lebih pada strategi. Kita tengok ada pertukaran pit, ada betul. Lepas kereta Ocon ada bermasalah, safety car, time tu dia punya kemuncak dia lah. Itulah, siapa yang tengok watch along semalam memang aku agak bising kat dalam chatting, dalam voice pun ada. Aku rasa macam, tak tahu lah, macam-macam aku type lah, geli kaki lah, macam-macam lah. Aku tak tahu nak cakap macam mana, tapi it's something thrilling lah. Orang kata thrilling mendebarkan Yes, thrilling. Okay, kita dah. So next aku rasa kita lanjut kepada kita punya main topik lah. Tadi kita dah bagi pendapat main topik lah. Okay, kita straight pada awal permulaan perlumbaan lah. Kemalangan yang menyebabkan 5 pelumba 5 pelumba tu Zhou Guan Yu, George Russell, Yuki Tsunoda, Alex Albon lagi seorang aku tak ingat siapa lagi seorang. Pierre Gasly aku tak ingat. Aku rasa punca start dia George dengan Gasly. Bukan Fernando Alonso Esteban Ocon lah, menyebabkan tayar dia ada masalah. Okay, tak apalah. Tapi sebenarnya yang menyebabkan beberapa kerosakan lah. Okay, kemalangan tu So kalau kau tengok kemalangan tu memang, yelah, siapa yang dah tengok dia akan tahulah, baru je start dia punya race tu, perlumbaan tu. Waktu tu kalau aku tengok, aku beberapa kali tengok, terutama kita tengok daripada Pierre Gasly punya kamera dekat dia punya jentera. Kau tengok sebenarnya dia kena sandwich kat tengah-tengah antara
Zhou Guanyu dengan George Russell. Tetapi kalau tengokkan, aku rasa ni pendapat aku lah. Aku rasa ada kesalahan sedikit pada George Russell sebab dia betul-betul belum lepas Pierre Gasly. So dia try hempit juga ke arah Zhou Guanyu lah. So waktu tu memang tayar belakang belah kiri Russell bertembung dengan Pierre Gasly punya tayar depan dulu tau. Lepas dia dah berlanggar tu, baru kereta dia tak boleh kontrol dan tayar depan pula yang melanggar Zhou Guanyu. Dan waktu tu lah bermulanya berlakunya accident dan tu lah. Waktu Zhou Guanyu nampak kereta dia berpusing vertical, lepas horizontal, kira melintang. Waktu baru dia berputar yang terbalik dan straight masa dekat atas pasir dan akhirnya lompat dekat ke belakang tayar tu lah. So aku rasa benda tu yang sangat mengerikan lah. So waktu tu kita punya replay tu lambat kan. Semua orang macam okey tak Zhou Guanyu, okey tak Zhou Guanyu kan. Dia macam lagi lambat daripada yang hari tu masa Mick Schumacher pernah accident kan. Dia macam lagi lama tau sebab ini dia ada polisi dia. Kalau menyebabkan kecelakaan dia tak boleh tunggu. Betul. So macam bagi aku mengerikan lah. So pada mana yang mungkin tak kenal aku secara personal, so aku ni aku tak nak cakap lah aku bidang apa, tapi ramai yang boleh tahulah. So aku ni dalam bidang perubatan. So macam bila ada benda-benda macam ni, kita akan tanya dia okey tak, ada apa-apa tak antara benda yang contohnya lah, kalau aksiden biasa sekalipun ataupun aksiden teruk macam ni, selalunya kalau macam doktor datang ke atau orang medical, dia akan datang, antara benda pertama yang dia akan check adalah dia punya tahap kesedaran. Itu yang cuba yang antara Marshall datang dengan George Russell pergi tau, sebab kita nak tahu dia punya kesedaran. So benda pertama kita akan tanya, are you okay? Macam tu lah. Kalau bahasa Inggeris, are you okay lah. Kalau bahasa Melayu, kau okay tak? Kau okay tak? Lepas tu kalau kita tanya, antara benda kita tanya, kau okay tak? Kau tahu tak nama kau siapa? Kau ada kat mana? Kau tahu tak apa yang berlaku? Sebab benda-benda ni menentukan kesedaran dia. Orang yang sedar dia akan tahu nama dia, tempat dia ada, dan waktu tu apa jadi dan apa yang berlaku. So kalau salah satu ada masalah, mungkin dia kena follow up lah benda tu lah. Memang medical biasanya ada prosedur dia. Dia ada prosedur dia sedar, lah. dia akan tanya tu kat mana yang sakit, ada rasa kaki, ada rasa tak otot-otot. Kalau yang tak sedar tu mungkin agak susah sikit. Betul. Sebab medical tak tahu bahagian mana yang sakit, bahagian mana yang patah, kemungkinan lah. Tu agak susah untuk medical keluarkan. Kalau ada sedar, senang. Betul. Kalau sedar kita boleh tanya terus. Tetapi masalah utama dia adalah kalau kau tengok yang banyak kamera yang diorang ambil yang dalam keadaan tu, dia tersepit kat dalam tu, memang dia tak boleh nak keluar pun. Dia tak boleh nak keluar. So kereta tu dia memang kena ditarik ke atas dulu, bawa keluar dulu kan. So macam radio pun tak terputus. Tak tahu sama ada terputus ataupun Zhou Guanyu yang pengsan. Memang radio semua tak ada tak ada. So memang aku tengok ngeri jugalah. Dan keadaan macam tu, video pun tak boleh, dah hancur lah. Sebab vertical lah. Sebab dia vertical kan. So memang yang on the top of the car tu dah hancur dah rosak dah kan. So kat situ tak boleh ni lah. So Adi, kau rasa memang George Russell salah ke atau macam mana? Nak katakan George Russell salah pun tak juga. Ini saya boleh katakan yang ini racing accident. Sebab selekoh pertama ni belah kanan, George akan standby masuk side kiri untuk ambil corner kanan. Betul tak? Betul. Itu memang normal untuk lumba semua akan buat macam tu. Tapi dia tak respect pula Gasly ada kat belakang macam tu. So dia akan jadi sandwich. Sebab tapi itulah, tapi kalau dari tengok mata fans yang kurang pengalaman macam aku ni, aku rasa lah, aku memang rasa memang George Russell ada kesalahan kat situ. Kalau dia tak ada berlanggar tu, takkan jadi all the accident kan. Dia macam titik permulaan. So benda tu sebenarnya memang kita tak boleh salah dengan 100%. Benda tu jadi split second tau, bukannya jadi macam seminit dua. Kau silap sikit, pam. Yang ni kita tengok replay, memang kita nampak. Itu pun replay kena tengok banyak kali baru kita akan nampak benda tu apa terjadi kan. Kadang-kadang aku slow untuk dapatkan tengok. Tapi itulah, dia macam split second Tapi aku macam mula the whole race aku akan fikirkan pasal Zhou Guanyu lah. Tapi aku dengar Alex Albon lagi teruk. Macam dia lagi teruk. Aku tak pasti juga. Aku tengok banyak kali replay. Sebab replay tu waktu tu dia macam berpusing kat dinding sebelah kanan kan, kat wall kan. Dia jadi first dia kena langgar dengan set stimulator kat belakang. Sebab dia break.
Dia terlanggar dia. Oh, itulah. So benda tu macam chain reaction kan. Memang berlaga sama sendiri semua kan. So memang dia kena bertubi-tubi. Okay. Okay, selain daripada tu, aku nak tanya pasal tentang George Russell punya tindakan lah selepas kejadian, which is yang aku faham, aku baca beberapa kali, dan George Russell bagi tahulah. So sebenarnya kereta dia, kalau tengok kan, cuma kerosakan sikit je, sebab dia tak adalah sampai terpusing ke apa. Maksudnya dia tak terbalik macam Zhou Guanyu tu. Dia just pusing beberapa, dan tayar belakang dia ada masalah sikit lah. Sebab tu, tapi kereta dia masih hidup. So tapi kejadian macam tu, mungkin dia rasa bersalah ke apa, tapi dia melakukan seorang insan yang baik. So dia terus keluar daripada jentera, dan dia terus pergi nak tolong lah. Tapi bila dia balik dekat dia punya kereta tu, kereta dia tu somehow tak boleh hidup. Dia tak boleh hidup. Dia kena dikatakan kan semua kereta tak boleh kalau yang tak boleh pergi ke pit sendiri, maksudnya dia kena DNF. So kau rasa sebenarnya dia buat tindakan yang betul ke, atau macam mana pendapat kau lah, Adi? Tindakan yang dia buat tu, dia ada hati sebab sebagai manusia dia rasa kesian lah. Dia nak tengok keadaan Guanyu, ataupun mungkin dia boleh tolong bantu untuk meringankan, luruskan dia ke. Tapi dalam rule FIA memang tak boleh tinggalkan kereta. Oh, memang kira dalam rule memang tak boleh tinggalkan kereta. Okay, faham. So supposedly kau just duduk dalam kereta je macam tu. Even duduk dalam kereta, sebab tu rule. Rule yang macam tu. Once kau dah keluar dari kereta, memang kau akan automatik dikira DNF, sebab tak ada orang dalam kereta tu. Oh, so okay, faham. So tak ada tu dikira DNF lah kan. So even kalau dia tinggalkan kereta ketika enjin hidup, tu dah kira kesalahan. Okay. Memang ada rule juga mengatakan kena matikan enjin. Faham. Matikan enjin, masukkan gear. Sebab F1 enjin, dia kereta F1 dia tak ada handbrake. Dia kena engage gear, lepas tu baru tinggalkan kereta. Okay, faham. Dia tak boleh neutral. Kalau neutral mengonsor kereta. So kau pernah ada kes orang tak ingat tahun berapa, dia kereta tu mengonsor turun bukit. Okay, faham. Oh, safety car. Okay, Adi, aku just nak beritahu sikit. Ada macam double sound dekat suara aku dekat kau punya speaker. I think speaker kot. Okay, tak apa. So sebenarnya, Adi, kau setujulah dengan apa yang FIA teruskanlah strict dengan benda tu, which is dia memang tak layak untuk sambung dia punya perlumbaan, walaupun lah dia melakukan seorang dia mencuba melakukan jadi seorang insan yang baik lah. Ke macam mana? Sebab nak kata medical team pun ada kat belakang dia saja. Dia sebenarnya tak perlu nak kacau tim-tim medical. Dah ikut urul kan, memang dah ada tim medical, tim marshal, memang dah ada. Kerja-kerja semua dah ada. Orang ni tugasnya masing-masing ni, orang ni tugasnya masing-masing ni. Sekian. Dia just driver. Memanglah dia ada rasa belah kasihan sebab manusia kan. Dia nak tolong, tapi tindakan dia bagi manusia memang ada insan yang betul lah, ada hati. Tapi sebab dia dalam race, dia dalam rule FIA, dia tak boleh buat macam tu. Okay. Faham. Okay. So aku pun sebenarnya aku faham apa yang FIA buat. Sebab benda tu kalau kita ban sini sana, dia akan menjadikan inconsistency dalam satu regulation. So sekarang ni adalah satu keadaan yang di mana is a control condition, yang di mana kita ada marshal, kita ada medical team. Memang kita faham niat baik dia, tapi sebab dia dah ada state rules yang dikatakan tak boleh keluar daripada kereta semasa perlumbaan berlangsung. So kau tak nak kau kena stick pada that kan, kecuali benda tu membahayakan kau ke apa ke. So kalau kau memang nak sambung race, kau just race tu kau kereta kau tu start jalan je. Aku rasa macam Esteban Ocon kau waktu tu tayar dia dah hancur pun dia jalan je. Dengan Yuki Tsunoda dua-dua jalan je terus masuk pit siap-siap. Sebab tu dia boleh continue dia punya race. Okay, pada yang kat bawah ni ada Haizim, Zul Azwan, Tompel, Ayamba, Terus dan Master Roshi. Aku just nak tanya pendapat korang lah pasal kemalangan tu. Dan mungkin korang boleh type dekat Borak dan Sembang F1, and then aku akan baca lah apa pendapat korang kat situ. Pendek ke panjang terpulang lah. Okay, Adi, sebelum aku nak lanjut pada soalan seterusnya, pasal dia punya standing start kita panggil standing start from grid balik, which is dia punya grid, dia punya position grid tu start balik pada
pada yang macam sebelum dia start race? Memang dia macam tu ke macam mana? Ke kau tak pasti juga tentang regulation dia? Sebab bagi aku Itu bagi aku baru juga tau. sebab bagi aku macam ni. So contohnya kan, macam yang orang yang dia dah start. So basically race dah start. Okay, so kat dalam dia punya starting tu pun dah ada overtake kan, ada sikit overtake semua. So kat situ orang yang accident tu dapat kelebihan. Faham tak? Dapat kelebihan which dia accident, dia dah jatuh ke belakang, tiba-tiba start balik pada position yang sebelum start. Pada orang-orang lain, contoh macam yang mungkin yang daripada belakang, contohnya Latifi ke apa, dah pergi ke depan kan, dia dapat rugi lah. Contoh sama juga macam Lewis lah, tu tak kisahlah. Tapi kau rasa macam mana? Aku macam first time aku macam asal start dengan daripada macam ni, macam pelik. Tak perlu pun. Memang tak perlu macam tu. Tak perlu kan? Tak perlu sebenarnya sebab pernah jadi macam ni tau. Tiba-tiba rule kata tak sampai lagi lap pertama dia tak kira. Dia macam tu dia tu. Sebab aku macam tak faham juga daripada semalam. Aku cuba cari, tak adalah cari betul-betul sungguh-sungguh lah, tapi aku cuba macam scroll cari kalau ada orang komen pasal benda ni kan. Tapi aku macam apa hal macam ni, macam pelik. So dia tak kira satu lap tu, tak kira lagi lah kan. Dia macam zero lap lagi. So standing tu kira tak confirm lagi. Mana boleh macam tu kan? Aku rasa lah. Aku rasa lap kan lights out tu dia kira start race lah. Faham. Logik masalah dia restart lepas tu boleh tukar tayar baru pula tu. Ya betul. Kan macam aku rasa macam pelik sikit lah. Itu je lah aku rasa lah. Pelik sikit lah. Kesian nak usaha max kan. Betul. Dia potong. Tapi tiba-tiba repeat balik, seronok lah hari. Just repeat balik kesalahan dia. So itulah, so antara benda yang aku rasa macam baru, macam pelik lah. Okay, tak apa. Tak ada siapa-siapa kat bawah ni nak jadi speaker ke? Jangan segan-segan. Haizim, Zul, Azwan, Ayamba, Terus, boleh je request untuk jadi speaker. Kita berbual kat sini je. Okay, aku rasa okay, Haizim cantik. Go Haizim. Okay. Haizim, selamat datang Haizim. Okay, salam. Haizim. Ya, kau. Ya. Pendapat aku tanya balik soalan yang asal-asal lah. Pendapat kau pendek je pasal British Grand Prix ni. Kau rasa macam mana? Uish. Ini lagi hebat daripada tahun lepas. Itulah. Kau rasa macam mana? Cerita sikit. Rasa tu apa Zhao apa nama ya? Zhao Guan Yu. Dia accident teruk. Tapi terima kasih kepada safety ILO tu. Kalau tanpa bahaya tau. Betul juga. Kau cakap pasal Hello tu kan. Aku pun teringat pasal Hello tu. Lagi apa lagi? Tengok macam Tengok macam? Tengok macam pakai slipper. Pakai slipper. Oh, dia punya maksud kau dia punya Hello tu macam pakai slipper kan? Tapi sebenarnya tu keselamatan lah. Betul. Okay. Lepas tu masa lap 46 tu antara Lewis, Checo dengan Leclerc ke tak siap saya. Dia macam terus laju nak dapat tempat ketiga. Push. Berdebar tau. Betul. Dah macam 2-3 kucing berlari dah. Aduh. Itulah aku pun sama kat sebenarnya, macam berdebar gila lah untuk yang lap-lap terakhir tu lah. Okay, pasal kembangan Zhao Guan Yu, selain kau rasa pasal Hello tu, yes, betul lah, aku setuju kau pasal Hello yang kalau tak ada Hello tu aku rasa nak kata cedera teruk lah, at least cedera teruk lah pada Zhao Guan Yu, at least kepada kepala dia ke sebab dia punya head dia betul-betul on the tar kan, dengan gravel kan. So memang sebab panjang gila dia terseret masa dia terbalik tu dekat atas pasir tu. Selain tu kau rasa lah macam apa tindakan George Russell, kau rasa dia betul tak dia buat benda tu, dia keluar tu ke atau macam mana? Saya tak pastilah rasanya. Dia macam masa nak lumba tu ialah nak pergi nak jalan tu lah, nak corner sana corner sini. Sebab kalau ada kereta banyak tak boleh kemalangan. Kalau ada kosong boleh je lalu.
Faham. Tapi yelah, masing-masing ada dia punya cara dia orang bertanding sendiri kan. Okay. Lain pada tu tentang starting dia. Starting dia yang macam mana cakap? Yang start daripada dia punya grid, starting grid tu pada asal balik. Macam mana? Kau rasa macam mana? Bukan grid yang banyak sikit. Macam mana? Banyak sikit macam mana? Bukan grid yang banyak. Oh, okay. Tak, maksudnya kita nak start balik pada yang sebelum race ke dan setelah race? Sama ada sebelum atau selepas. Oh, mana-mana pun boleh lah. Kau tak kisah pun mana-mana. Ya. Yeah. Oh, okay, faham. Okay, tak apa. Kalau gitu Zul, selamat. Okay, Zul, selamat datang. Hello. Zul, Mai tak buka. Okay, dah dengar Zul. Dah. Okay. Lambat sikit. Okay, tak apa. Okay Zul, selamat datang Zul. Ni first time kan join kan? First time. Okay. Yang last week tu aku terlupa time korang buat podcast. So the next day tu dekat office aku dengar kat YouTube lah. Okay, thank you. Korang sembang kan. Dan Tajul dengan Adi lah. Betul. Kan? Betul. Tajul dengan Adi kan. Haizim pun ada juga. Tak apa. Okay. Haizim pun ada. Okay, Zul. Okay, selamat datang. Thank you lah bagi sokongan sekarang ni. Join kalau boleh. Sebab kita kalau boleh sebenarnya nak buat setiap hari esok setelah race. Maksudnya race hari Ahad dan hari Isnin lah. Okay Zul, aku tanya soalan balik pada asal balik. Soalan yang awal tu, pendapat kau sikit tentang British GP semalam. Okay. Best race ever lah 2022 ni. Sebab tak tahu dia starting dengan orang kata apa, cuak gak tengok Zhou Guanyu flip kereta dia macam tu, dia terseret. Aku tak tahu berapa meter, tapi daripada before gravel tu dekat apa tar tu dah terseret lah. Lepas tu kat gravel tu betul. Bayangkanlah dia terjut-jut kepala dia macam tu kan. Kalau tak ada slipper Jepun, tak ada halo tu memang memang tak tahu nak cakap apa. Maybe the end lah kot. The end boleh. Tata helmet dia haus. Aku rasa ada orang hantar gambar. Kalau lagi tu punya helmet haus kan, pun boleh jadi macam tu lah. Sebab masa petang tu pun ada time F2 race kan. Kan ada juga macam accident kan, teruk kan. Accident sama macam Lewis dengan Max last year dekat Monza. Kan dia bertinggi. Betul. Tu kalau tak ada halo pun, so itulah. Memang di siapa design ni memang kredit lah design halo. Itulah penting juga. Sebab gila. Aku rasa dia macam dia halo yang dia design tu pakai titanium yang grade tinggi sekali, antara betul, tertinggi kan. Dia solid lah, dia bukan hollow macam kosong asal letak. Yes. Sebab dia memang diorang kan dah try dah dia punya orang kata ketahanan dia kan. Dia punya strength kan. So memang susah nak bengkok patah. Betul dengan bentuk dia yang macam slipper Jepun tu, dia lebih pada kalau force yang datang tu dia akan tolak keluar kan, dia bukan macam betul. So memang kredit lah siapa yang design benda tu. Okay, selain tu sedikit-sikit pasal, mungkin cerita sedikit-sikit lah pasal British yang kau rasa lah belakang-belakang tu. Mungkin tak detail lah, kau rasa macam mendebarkan macam mana ke. Dia sebenarnya macam yang last week aku dengar korang punya podcast kan, mula tanya fan apa mana kan, daripada mana betul? Minat kan. Macam aku kau sendiri betul tak? Kau cerita. Aku daripada first time aku tengok F1 masa tahun 2000. Time tu Mika Hakkinen dengan Schumacher. 2000 kan? Dekat Mika Hakkinen Schumacher dekat Belgium, Spa. Ingat tak yang Mika Hakkinen overtake Schumacher dekat Orush tu, after Orush tu. Yang dia ada back markers tu, Schumacher ke kiri, dia ke kanan. Itu first time aku tengok F1. Then time tu memang dua orang ni je lah kan conquer. Tapi dominance memang dominan gila. Tapi time tu rasa macam minat kereta warna merah. Tak kenal lagi masa tu aku rasa dulu orang rendah lagi. Itulah dulu pun orang kata kalau dapat kereta sport je, kereta Ferrari mesti warna merah kan. Tak kisah. Cakap minat Schumacher lah. Aku cakap okay, minat Schumacher lah. Then
start memang 1999 aku rasa Mika Hakkinen yang world champion. So 2000 tu memang Schumacher dah start dah. Schumacher dominan punya, Ferrari punya dominan kan. Sampailah 2004 kan. Lepas tu baru Alonso kan. Baru Alonso break rekod tu. Then aku sebenarnya kalau ikut British ni, dia bittersweet lah sebab Sainz menang tapi aku bengang dengan Ferrari punya strategi lah. Tak tahu lah, geram gila lah. Sebab macam ni kalau in case Red Bull atau Mercedes situation macam tu, aku rasa easy 1-2 diorang boleh menang. Faham? Kan sebab ada kat aku baca dekat komen, sebab orang keep argue yang kenapa tak pitkan Charles. Kesian yang lain tu pakai fresh soft, dia pakai old hard. Tapi dia still dengan front wing damage, dia still boleh keep up dengan fresh Hamilton dengan Checo kan. Betul. So aku macam dah lah time kat Monaco Ferrari buat lawak. So kat sini faham tak benda tu, aku nak Ferrari ni menang world champion, tak kisahlah driver atau constructor. Tapi kalau macam ni diorang keep doing mistake, diorang still tak layak lah. Biar Red Bull, bagi aku Red Bull or Mercedes strategi wise better. Ferrari tak tahu, diorang lupa macam mana nak menang kot. Nak menang champion last kali Kimi Räikkönen kan 2007. So lama gila dah. Aku tunggu nak Ferrari nak on top balik. Stress lah masa Alonso pun diorang buat mistake yang sama, strategi tak apa-apa. Sorry lah kalau emo sikit tak apa. Tapi aku macam pendapat aku lah. Aku memang minat Mercedes lah. Aku ada cerita kan sebelum ni. So tapi aku minat secara general. So aku ingin membaca semua benda lah. Tapi aku rasa macam Ferrari ni, aku rasa dia ada good two young driver. Young lah, kira young lah kan. Maksudnya new generation, bukan yang lama punya. Betul. And then dia ada good car. Tapi dia just tak boleh nak deliver because of strategi. Aku pun tak faham kenapa. Padahal dia ada potential yang tinggal kau deliver je. Okay, tu aku cakap, in case kalau Red Bull atau Mercedes yang dekat 1-2 situation dekat Charles and Sainz semalam kan, diorang confirm akan double stack, double pit. Masuklah dua-dua. Sebab kau safety car, kau nothing to lose. Kau tak ada, maybe kau akan lost 1 or 2 place je, tapi semua rapat-rapat kan. Kau bukan VSC, kau safety car. So in case contoh kalau dia pit masa tu, Charles leading Sainz dalam 2 seconds kan. So pit dua-dua, pit both, and then maybe Sainz akan kena tunggu, and then lambat Hamilton mungkin swipe dapat nombor 2, Sainz nombor 3, Charles nombor 1. Tapi kau ada fresh soft, and then lagi 10 lap, takkanlah kau tak boleh beat Mercedes dengan pace yang kau ada. Itu bagi pendapat aku. Kalau Red Bull situation tu, confirm dia akan double stack Max dengan Checo. Betul. Confirm. Betul. Aku rasa diorang takut kot sebab diorang double stack dekat Monaco itu, tahu je apa jadi. Kan diorang tak tahu nak kata tak experience dong Ferrari kot. So aku macam frust yang benda tu lah, frust. Happy sebab Hamilton dapat podium, Checo ni, tapi kau easy 1-2 kau boleh throw away macam tu je. So tu pendapat melepaskan geram terhadap Tifosi. Geram sebab dia buat mistake. Dia Ferrari ni satu dia kalau moment yang critical macam tu, dia orang tak boleh split maksud aku change plan. Betul. Okey, contoh VSC apa kita kena buat. Kalau Red Bull, Mercedes confirm ada solution. Tapi Ferrari tu macam semalam pun, macam Hamilton makin dekat tapi dia orang tak boleh. Macam Max dah problem kan Max dah problem after so Sainz Leclerc ada pace, even dia front wing damage, tapi kau tak boleh buat. Hamilton dah kejar kan. So kau faham tak benda tu, kau bagilah bagilah slow Sainz back off, bagi Leclerc go through. Nak jauh daripada Hamilton. So benda tu pun kau tak boleh buat decision. Sebab
dia orang pun macam plan A, plan B, kejap yes. kejap free okay, korang free to fight. Maksudnya kau boleh free to race, kau race je. Tiba-tiba bagi 10 length apa. Aku macam apa benda korang nak buat sebenarnya? Apa benda yang kau cuba nak buat ni? Kejap nak bagi Leclerc. Kau nak bagi Leclerc menang, tapi kau tak tukar dia punya front wing. Lepas tu dalam masa kan betul. Cara dia macam okay, kalau kau kena bagi Leclerc, kau tow Leclerc, dan betul masa ada safety car kau tak tukar front wing, betul kau tak tayar pakai on hard. Aku bagi dia safety car tu dia dah tukar front wing. Tak tukar dah lah kau. Kalau new hard it's okay, tapi ni kau old hard tau. Even kalau medium aku rasa okay kalau kau tak nak pit. Tapi ni kau hard old lah tu, memang kena makan lah dengan soft. So dia macam tu lah cakap. Ramai orang, aku rasa aku rasa siapa yang fan Ferrari semua memang bengang gila lah dengan apa yang Ferrari cuba buat. Betul lah, sebab aku rasa Ferrari ni just lack of strategy. Dia orang macam tak dia orang tak ada macam okay, memang every driver ada dia punya strategi sendiri kan. Tetapi bila kau nak, kita kalau boleh korang 1-2 cuma korang bila race, bila kalau siapa yang nombor 1, siapa nak nombor 2 tu tapi sekarang ni kau dapatkan dua-dua kat depan dulu. Macam tu. Sekarang dia orang macam ada konflik macam kita nak buat apa ni, betul. Kejap sampai Carlos dah bengang gila, last dia terus potong dah pergi depan je kan last kali tu masa after safety car dia cakap Carlos try hold Checo dengan Hamilton, bagi breathing space untuk Leclerc. Kalau aku jadi Carlos, apalah aku nak dengar pula. Aku dah ada fresh. Lagi aku kena ngap dengan Perez lagi. Perez dah laju. Waktu tu Hamilton dengan Perez dah macam harimau nak terkam. Tahu tak apa. Waktu sekarang ni Carlos pula nak kena block, padahal Leclerc yang tengah ada masalah kereta semua. Aku pun tak faham apa dia nak cuba. Macam mana nak? Diorang patutnya take advantage sebab Max tak ada. Cuba kalau Max ada, memang sasah dah kena ngap memang confirm tak ada. Diorang tak take advantage. Max dah kat belakang, so kau boleh 1-2, and then Ferrari boleh dapat point sebanyak yang mungkin lah kan, untuk constructor and driver champion. Betul. Aku nak mencelah sekejap. Aku rasa Ferrari ni dia tak buat dah team order tau. Last yang aku dengar tu Fernando is faster. Fernando is faster than you kan, 2012 kan. Sekarang aku rasa dah tak ada dah team order. Mungkin diorang dah ikat agreement tu dengan driver diorang boleh berlawan. Sebab tu diorang pergi lawan slow fight dengan Charles Leclerc dengan Sainz, slow fight. Aku tak bercadar. Tak, dia ikut situation lah. Adi kan, betul aku cakap Adi kan. Dia kau kena ikut situation sebab Hamilton tengah sedap, tengah cakap dah gaining every lap by lap kan. So takkan kau tak boleh, kau boleh tengok kot Leclerc punya lap time. Mungkin diorang ada agreement ni. Agreement kata tak boleh ikut arahan langsung. Mungkin lah. Tapi tu agreement tu mengarut lah. Aku tak dengar lah Ferrari bagi team order. Kalau kau perasan, jelas aku dengar tu Fernando faster dari you je. Itu jelas aku yang popular lah. Masa lepas-lepas ni dah tak ada lah. Cuma ada tu Vettel dengan Leclerc. Vettel dengan Leclerc ada juga. Ada. Tapi benda ni kau kena ikut situation kan. Maknanya kalau macam semalam, kalau orang belakang kau dah makin dekat, so kau boleh tengok driver kau mana satu yang pace lagi sedap, bagi tu je. Ferrari lah tak bagi Leclerc pas. Kau tengok belakang tu purple. Aku bengang tak habis gini. Sebab dia baru fresh kan, baru semalam bengang. Tapi betul lah, bagi aku macam aku bukan as fans Ferrari, tapi aku rasa first of all, walaupun driver ada strategis, tapi kau kena faham team come first. Memanglah dua-dua nak, tapi team come first. Apa yang cuba aku sampaikan adalah kalau boleh dua-dua driver 1-2 kat depan, and then kau nak fight with each other, terpulang pada kau. Maksudnya kalau dah dominant jauh tu, waktu kau nak fight, okay. Maksudnya tapi sekarang ni cuba dah pakai dua-dua ke depan. Waktu sekarang ni kau nak buat yang blocking salah kereta, yang nak suruh ke depan salah kereta, dah payah dah. Tapi bagi sebab aku Max tak ada. Max tak ada time ni lah kau nak 1-2. Aku rasa banyak Ferrari membuang peluang dia untuk 1-2 bila diberi peluang. Dia tak nak grab everything.
Macam tu lah. So aku rasa strategis dia memang sangat, aku tak cakap lah sangat teruk, tetapi bila ada situasi kritikal dia tak tahu nak buat apa. Macam dia orang plan, okay, kau just guna tayar ni, guna tayar ni. Betul, lepas tu kita tengok situation. Betul baru kita fikir macam tu lah. Dan in between strategis pun kau duduk sebelah-sebelah. Pendapat aku kan, kau biasa kau duduk kat pit wall tu kan, kat tepi wall tu kan, which is takkan kau tak boleh berbincang kejap, okay, what is the best strategy untuk kita dapatkan both of the driver kat depan, bukan? And then after kita dah kat depan, okay, fight, okay, settle lah kan. Kau tak faham. Ayat yang paling biasa aku dengar, we going plan C, we going plan C. Annoying tak Annoying tak benda tu? Kau dengar benda tu kan, you checking banyak plan diorang ada, tapi diorang tak boleh kan juga. Dia kan contoh kau, okay, kita ada plan A, okay, apa in case ada VSC, okay, maybe kita change plan B. Kalau ada SC, plan C. So macam tu, faham tak? Maknanya aku rasa kalau contoh macam aku cakap, Red Bull easy 1-2 kalau ada situation macam tu. Even Mercedes pun aku rasa boleh 1-2 kalau dua-dua driver macam tu in that situation. Ferrari tak boleh make decision in split second tau. Tak boleh. Aku rasa Ferrari nak bagi team order, dia nak jaga apa tahu. Aku pun tak tahu lah. Tak tahulah. Kalau sembang pasal ni memang tak habis sampai podcast sampai pukul 1 tak habis. Tukar topik lain. Tapi satu subuh tak boleh. Satu je aku nak puji Ferrari punya strategi sekali je. Yang race masa awal-awal tu, yang dia kata nak masuk pit tak jadi masuk pit. Itu je sekali aku rasa gempak gila. Tim lain kena tipu. Okay lah, tak apalah. Okay, aku rasa kita dah macam melompat terus ke soalan kedua yang daripada yang aku tulis lah, tentang macam kira kita dah cerita pasal Ferrari lah overall, overall. So sama juga apa-apa pun aku tetap ucap tahniah pada Carlos pada pilihan dia terus memotor. Kalau dia tak buat, aku rasa memang lama kena makan serius dengan Perez. Selamba je Perez dengan Hamilton tu mungkin susah nak kena makan, tapi Perez boleh, Checo boleh senang je. Sebab Red Bull, aku rasa Red Bull still, kalau diorang tak ada masalah, susah Ferrari nak menang. So apa-apa sila aku ucap tahniah pada Carlos Sainz atas podium dia, pole dia yang pertama kan. Lepas tu P1 pertama dia, dan dia punya kedegilan tu memberi makna lah. Terus dia dapat pun. Kalau dia ikut juga memang damn lah, teruk lah. Okay, aku kesian kat Leclerc je sebenarnya. Tu je. Tu lah Leclerc. Okay, tak apa. Aku rasa kita lama sangat kan kat Ferrari. Okay, move on. Okay, aku rasa next kita pergi kepada Red Bull. Red Bull aku rasa tentang Sergio Perez. Aku sepanjang race aku tak tengok langsung, bukanlah tak tengok langsung, aku macam Sergio Perez ni entah mana lah kan. Tiba-tiba lepas yang safety car pada Ocon tu, tiba-tiba dia terus ada kat depan. Aku rasa macam gempak gila Mamat ni, tiba-tiba je muncul. Aku rasa dia start dengan P5 P4 ke P4. Betul. Lepas tu dia masuk pit sebab wing damage. Lepas tu sampai on way tiba-tiba muncul. Dia start dengan medium, lama gila sampai Ocon accident tu baru dia tukar pada soft kan. Kalau tak silap aku, waktu tu baru dia muncul. Aku rasa kalau macam ni dia macam bukanlah underrated, orang pun nampak je, cuma just dia tak bagi Max terlalu unggul sampai Perez tu tak boleh nak ke depan lebih banyak. So aku macam rasa gempak gila lah dia punya si Checo ni, dan dia memang fight gila lah malam tadi. Dah lama tak nampak second driver Red Bull menyelah. Betul. Okay. Ada Red Bull lagi kat belakang. Betul lah. Okay. Zul, kau rasa macam mana dia punya prestasi malam ni? Semalam. Semalam dia bukanlah crash, dia cium dengan Leclerc kan. That's why Leclerc punya front damage, and then dia pun kena tukar front wing dia tu kan. Dia masuk lap ke berapa tu dia kena tukar. And then aku tengok, cakap, alah Checo ni confirm boleh kejar dapat point ni. Aku budget dalam P4, P5 lah macam tu kan. Tapi itulah, slowly lepas tu Max pun dah ada problem. So time tu dia dah macam aku cakap tadi, dia pakai medium kan. Dia pakai medium. Lama lah dia macam Hamilton lah. Hamilton pun kan stay 35 lap medium. Betul. 35, 36 lap. So lepas tu dia tukar kan. Lepas tu safety car dia masuk lagi. Dia sebenarnya memanglah benda ni luck, tapi
kadang-kadang moment tu kau kena tunggu kan. Ada VSC, ada safety car masuk. Benda-benda macam tu tau. Benda macam tu yang penting kan. Dia maknanya dia jimat. Dia time before safety car tu aku rasa dia nombor 4, nombor 5 lah. Lepas tu dia pit and then dia terus tu time safety car tu Hamilton dia tanya Bono kan. Sebab Hamilton dah tak sedar hati sebenarnya kan. Sebab Perez ada belakang dia maybe dia tak tahu lah. Dia kata dia tanya belakang dia berapa jauh. Kan before tu kan Norris ke Alonso belakang dia. Tiba-tiba after safety car punya pit stop tu Perez dah ada belakang dia. So benda tu memang aku dah expect lah. Tapi tak expect dia boleh podium. Sebab Ferrari ada 2, Hamilton ada, Alonso pun ada kan. Sebab dia tinggal jauh. Cuma memang strategi Red Bull juga. Masterclass and then memang luck lah, beat luck. Ada safety car. Kalau tak ada safety car, susah juga dia nak beat Hamilton and Leclerc tu. That's why dia dapat driver of the day kan. Betul lah. Yes, dapat. Dia macam kau tak datang mana-mana tiba-tiba pop dapat podium macam apa ni? Aku tak boleh nak brain. Kalau contoh macam contoh aku dekat Hamilton, aku cakap mesti Hamilton akan dia mesti nak tanya belakang dia siapa kan after safety car kan, betul tak? Tapi once maybe kalau Bono dah cakap belakang kau Perez, aku pun tak senang duduk kalau aku jadi Hamilton, aku tahu pace Red Bull macam mana. Kan? And then dia pit tu memang cantik. Dia pit lepas tu soft. Hamilton pun soft. Maknanya kalau dia punya tayar dia tak, maknanya contoh in case kalau Perez tu dah pit awal and then ada safety car and so maybe lah dia punya tayar dah 5-6 lap lama, so Hamilton maybe ada confidence sikit lah, tak apa aku boleh, Perez susah nak makan aku ni, contoh je. Tapi ni dia fresh soft juga, that's why dia boleh tekam Hamilton dengan Leclerc tu senyum je. Tu lah. Hadi, kau rasa macam mana pasal Perez ni semalam ni? Belang lah dia konsisten lah. Betul konsisten. Dia macam betul low profile, tiba-tiba nombor 2. Dia sama lah macam dekat Bahrain, Shakir. Betul. Stop lelah juga, tapi dia nombor 1. Itu first win dia kan? Itu first win dia. Masa dia dengan apa nama Racing Point. Yes, Racing Point. Dia memang susah nak buat mistake ni. Betul lah, aku rasa Red Bull buat pilihan yang tepat lah untuk grab dia. Sebab macam pelik kan, kau daripada Racing Point lepas tu kau masuk Red Bull, macam waktu kau nothing tulus sebenarnya kan. Sebab kau daripada tim bawahan, waktu kau diangkat jadi tim, kira antara tim atasan, waktu kau nothing tulus. Dia pun sebetul season sebelum ni dia macam a good wingman lah. Memang dia memang bantu kau lah. Defensif dia okay, nak towing, bagi win. Dia clean race lah. Lepas tu dia pandai bagi win dekat dekat siapa nama Max kan. Aku tengok Mamat ni wingman yang terbaik aku rasa kan. Dia sebenarnya kan kalau aku tak sure, aku rasa 2011 ke 2012 dia sober tau. Tu bagi aku 2012 lah season paling, memanglah battle Red Bull dominant, tapi kereta yang mid table ni boleh, kalau siapa yang front runner yang silap strategi, silap tukar tayar kan, mid team ni memang kau pun boleh makan kau. Perez aku rasa dia sober je pun, tapi banyak kali podium kat 2013 tak silap aku, before dia pergi McLaren. Masa Hamilton dah pergi Mercedes, dia pergi McLaren, tapi McLaren tu McLaren barai. Hamilton belah, McLaren barai kan. Time tu Checo dia dah macam dah slow down, orang tak nampak dah. Tapi masa dekat Sauber tu banyak gak, kalau tengok balik lama-lama memang dia ni ada potensial lah sebenarnya. Cuma kau Mexican kan, kau bukan Europe, so benda tu faham tak? Dekat Sepang dia hampir potong. Lepas tu dia tambah dia potong siapa? Dia dapat nombor 2. Alonso ke Massa? Alonso. Betul Alonso. Tu lah. Lepas tu dekat Baku pun masa dengan Sauber pun dia pernah dapat podium tak? Baku. Tak ingat sebab apa. Baku time tu dengan Sauber ke dengan Racing Point, aku tak ingat. Tapi dia memang dia daripada dulu lagi, cuma dia tak dapat top team.
So bila Red Bull dah ambil dia, memang macam kau cakap tadi memang pilihan tepat lah. Betul lah, bila aku tengok aku tak tengok awal aku F1 kan baru 5-6 tahun lepas kan. So aku macam aku tengok dia ni, yelah kalau kita tengok pas race sebenarnya dia memang macam kau okay, macam orang cakap lah, Lewis Hamilton ni kau memang dapat top team je, sebab tu kau gempak je. Betul. So if kalau Checo di tempat Lewis, aku rasa memang boleh makannya. Macam tu lah. Sebab kau bagi tim tak power pun kau boleh dapat podium. Kau faham tak? Apatah lagi kau bagi tim dengan power kan. Contohnya macam betul. So dia sebenarnya memang talented driver. Just waktu tu adalah ada juga driver yang lebih talented kan. So macam dia salah zaman lah. Kalau dia sekarang ni baru dia naik, mungkin lebih power lah. Mungkin macam tu lah. Mungkin lah, itu pendapat aku lah. Mungkin lah. Okay, aku rasa itu sedikit sebanyak tentang Red Bull. Aku rasa untuk Max, aku just shout out. Aku rasa ni pendekkan cerita, senang kata kalau bagi pendapat aku lah, Max kalau tak ada masalah kereta, aku rasa Max boleh menang tu. Aku rasa Betul. memang dalam tangan je tu aku rasa. Red Bull memang laju, kereta dia memang laju. Tak boleh. Yelah, kalau dibandingkan dengan Max dengan Checo, yes, aku rasa Max aku nampak improvement dari Mercedes lah. Porpoising dah tak ada. Betul lah. Nampak Hamilton dah tak sakit belakang itu sakit belakang. So aku rasa memang Red Bull memang a winning team sekarang ni. So aku cakap pada Max, Siana, sabar je, mungkin next race akan datang lah. Okay, aku rasa kita ke next topic. Leclerc, Perez dengan Hamilton tu satu corner tu. Tak, aku sebelum tu kita nak cuit sikit pasal Mercedes. Aku peminat Mercedes, tetapi aku rasa Mercedes dia tak improve sangat pun. Just ada untuk podium Lewis sekarang ni, just luck je bagi aku, nasib je. Sebab aku tak nak okay, kalau kita tengokkan yang top 2 tu yang tak dapat, kalau ikutkan memang Max, Checo, Leclerc dengan Carlos ni memang top 4 kan. So sekarang ni yang menyebabkan Lewis boleh depan sebab satu, ada masalah, Max ada masalah teruk. Leclerc memang aku tak tahu kenapa kau tak nak tukar kau punya front wing tu, wing gila. Lepas tu George Russell pun dia NF kan. So sebab tu Mercedes boleh pergi. Sebab kau tengok lah, dengan Leclerc yang ada masalah, dengan tayar hard yang old tayar hard, dengan ada front wing, Lewis tak boleh nak. Lewis memang susah gila. Bukan tak boleh, susah. Dan dia boleh keep overtake yang masa kat dia boleh overtake kan. Overtake boleh. So kau rasa macam mana? Kau rasa Mercedes memang ada improvement ke, atau dia just nasib baik je untuk this race? Bagi aku adalah nasib baik lah. Bukan ada improvement, yes, tak ada proposal banyak, tapi tak banyak mana pun dia punya improvement. Kau rasa macam mana? Hadi dulu. Improvement dah lah, aku rasa belak juga kan, sebab tak ada driver dah kan. Mercedes satu DNF, Red Bull main driver pun ada masalah. Cuma dia dengan Ferrari pun dia hampir-hampir boleh makan kalau tak ada safety car. Masa sebelum ada safety car tu, masa Ocon ni kereta buat hal, dia boleh kejar Leclerc dengan Carlos Sainz. Tapi sebabkan ada safety car tu yang kacau strategi balik tu. Dia kata memang ada improvement, dia boleh kejar sebenarnya. Boleh lah, safety car kacau. Betul lah. Bila dia masuk pit, dia pakai tayar soft, tiba-tiba dia rasa macam dia tak ada grip lah tayar soft tu. Dia macam tak yakin kan dengan dia tanya betul ke ni kita pakai soft, macam pelik dia kata. Aku nampak Perez lah duk cucuk-cucuk dia kan. Lepas Perez potong tu, Alonso pula kat belakang. Tu lah waktu yang Alonso sudah orang tua ni. Orang tua. Okay. Ya, jangan kalau dia potong habis trafik yang teruk je kalau dia potong. Nanti train lah. Dia ada dulu lagi. Dia buat train lagi. Dia suka menganjing kan. Dia rasakan kalau Lewis kat belakang akan slow. Macam Lewis terkejar. Okay. Baru nak tanya Haizim, hilang pula Haizim ni. Okay, tak apa. Zul, kau rasa lah Mercedes ni betul-betul ada improvement ke, atau dia jangan nasib baik je? Dia ada update. Aku ada baca before, tapi dia since Canada lagi sebenarnya. Dia dah buat kan, ada macam Agiwa,
tak sure. Aku tak sure 100% kalau aku silap betul kan. Tak apa. Pasal isu proposing ni lah. Kan FIA ada keluarkan new regulation macam mana hari untuk proposing punya isu. Sehari hari sebelum Khamis kan? Ke macam mana? Tiba-tiba hari Jumaat Mercedes dah ubah. Dah siap dah. Macam dia dah submit proposal awal. So aku tak sure benda tu. Maybe betul, maybe tak. So maybe dia dah standby awal lah. Cumanya bila sampai dekat British dia orang ada gap 2 weeks kan daripada Kanada kan. Betul, 2 weeks. 2 weeks. So benda 2 weeks tu lama sebenarnya. And then maybe advantage dekat situ, tapi sebenarnya team lain pun ada upgrade juga, faham tak? So Mercedes maybe dah naik kan, tapi Ferrari pun memang ada minor. Red Bull takkan duduk diam kan, sebab lagi satu maybe Max pun nak revenge balik, nak redemption balik last year punya incident. So takkan Red Bull tak ada upgrade langsung kan, semua maybe minor ke apa ke. Aku rasa macam siapa tadi, Adi cakap, kalau tak ada safety car, sebab Lewis ada fresh hard, betul? Betul, kan? fresh hard. So Sainz dengan Leclerc tu maybe dah 6-7 lap dia punya hard. So maybe tak sure 100%, tapi maybe Lewis boleh challenge lah untuk fight nombor 1. Tapi not sure dia boleh makan dua-dua tu ke tak, itu aku tak sure. Tapi cumanya Mercedes memang ada upgrade, tapi tim lain pun ada upgrade juga. Betul. Walaupun tak banyak. Okay, faham. So dia ada in between luck dan tak luck juga. Tapi betul, aku pun tak adalah aku cakap Mercedes memang luck betul-betul, tapi memang aku tengok dia ada pace juga with fresh tire. Dia makin rapat dengan waktu tu. Kalau Sainz nombor kat P2, so memang nampak dia makin rapat lah. Okay, Haizim macam nak cakap pasal Mercedes, apa pendapat kau? Luck ke memang ada improvement yang ketara? Memang dia perlukan strategi sikit. Yalah, Mercedes perlukan setting yang upgrade banyak. Kalau boleh, sebenarnya boleh Lewis boleh cucuk Leclerc dengan Sainz, sepatutnya boleh juara tuan rumah. Tapi sayangnya tempat ketiga lah. Itulah aku sebenarnya memang mestilah aku nak harapkan dia P1 sebab nampak macam ada potential untuk Lewis untuk P1. Ada harapan ada harapan, nampak macam bersinar sikit. Tapi aku tak adalah kecewa dengan P3 tu, aku accept je. Tapi aku paling sedih dekat George Russell lah. Aku rasa macam alamak, kau ni dah awal dia sedih gila. Okay, tak apa Azim, terima kasih atas pandangannya. Inilah aku rasa kita lompat, kita dah 50 minit lebih kurang. Kita pergi ke soalan seterusnya. 10 lap terakhir setelah Ocon dia mengalami masalah, lepas tu ada safety car, tinggal 10 lap terakhir kan. 10 lap terakhir dengan banyak kereta yang dah tukar kepada soft, kecuali Leclerc yang masih hard, yang aku tak faham juga. Aku rasa memang one of the best fight between Checo, Hamilton dengan Leclerc. Yang diorang every corner tu, aku rasa rapat gila je diorang ni. Aku takut je salah seorang accident. Tapi memang dia fight each other. Tapi cuma aku nampak Checo agresif gila. Dia tolak semua out from the track. Dia tolak Leclerc, dia tolak Hamilton. Aku rasa macam aku tengok tak senang duduk geli kaki. Aku rasa berdebar semua ada. Zul, macam mana kau rasa? Okay. Time aku rasa yang mula start masuk pit Sainz kan, betul Hamilton follow kan, betul tukar soft kan. Lepas tu yang belakang tu pun follow juga, sebab ada chance kan, sebab diorang akan ikut balik track position masing-masing. Kalau terlepaskan macam mana, Alonso, Norris semua fresh soft kan, tak silap aku 5 kereta tu daripada Sainz tu. So bila dah keluar, dah start safety car ending tu, macam kita cakap tadi, Ferrari dah bagi tahu Sainz kalau boleh hold 2 orang, bagi breathing space untuk Leclerc sebab dia pakai hard. Kalau aku jadi Sainz pun, aku pekatkan telinga, lantak kau aku tak masuk kan ni. kan kalau aku hold 2 orang ni, Perez bila-bila masa boleh pass Hamilton and then boleh kejar aku. Sebab dengan straight line dekat Silverstone ni pun long straight, so memang advantage untuk Red Bull. So memang Sainz buat keputusan yang tepat lah untuk
dia tak buang masa nak pass Leclerc, and then memang masa aku cakap tadi kesian kat Leclerc. Ni bukan first time lah Ferrari buat Leclerc macam ni. Daripada zaman dia dengan Vettel lagi 2019 tak silap aku. 2019 pun dengan bad strategi, kau kena fight dengan prime Mercedes, Hamilton dengan Bottas masa tu. So geram. Kesian kat Leclerc. Kau kena So sebenarnya tak 5-6 kereta belakang kau semua pakai soft, kau pakai hard. Old hard. Kalau new hard, okey lagi. itulah. Sebenarnya tak payah pergi jauh pun. Kau tengok kat Monaco yang recently je. Aku tahu kenapa kau double stack macam tu. Kau dah tahu yang tu nak masuk, kau masukkan Carlos dulu. Betul kau masuk juga. Betul kenapa kau pit? Padahal dia suruh pit kan. Aku pun tak faham juga. Dia macam ni, dia sebenarnya driver kan. Kita kalau dapat dalam cockpit dalam kereta, kita tak tahu kita apa outpit tu nanti kita keluar belakang siapa, Betul. atau keluar depan siapa. So benda tu semua race engineer kan, dia ada map, dia ada time kan. Macam kat Monaco, kita back ke Monaco balik masa tak silap aku Sainz, dia orang pit Sainz dia suruh Sainz box, tapi Sainz cakap tunggu dulu, dia nak tukar slick, dia tak nak guna ITS lah, dia nak terus tukar soft kan masa tu. Betul. Tapi bila dia stay out, and then dia stay, kalau dia ikut tu aku rasa dia belakang Max. Memang Red Bull 1-2 lah kalau tak masa tu. Tapi and then masalahnya timing dia call tu box tu, dia keluar dia ada belakang Albon ke Latifi masa dekat Monaco. So kau dah lost time dekat belakang back markers kan, dengan tayang kau nak kena hit, ada take time lagi. Benda-benda macam tu lah. So benda macam tu tak patut jadi untuk kau tengah fight untuk win kan. Kau bukan fight untuk point, untuk nombor 9, nombor 10. Benda-benda macam tu lah. Benda macam tu memang penting gila. Sebab dekat Monaco tu kau tak boleh potong. Kereta sekarang dah makin besar, bukan macam 27, 28. Kereta pendek kecil. Betul. So dengan hujan, easy 1-2 sepatutnya dekat Monaco. Tapi macam tu lah, throw away macam tu je. Sama lah macam ni. Tapi macam itulah. ni. Tapi still aku rasa nasib baik lah Carlos dia buat kepala degil dia tu. Kalau dia ikut tu memang kena makan. Perez memang P1 gitu ya aku rasa. Betul. Aku rasa memang Perez menang malam tadi. Okay, Haizim, 10 lap terakhir, apa pendapat kau? Menebakan ke, gedi kaki ke, macam mana? Memang nasib lah. Kalau saya jadi Lewis, saya boleh potong terus mereka dua. Kalau tidak, cucuk terus lah. Tapi tak silap saya lah, Leclerc ni memang dah kena mandi bunga rupanya. Mandi tak bunga. Tu kata, ya aduh. Yelah, tapi dia minta, tapi kalau tim tak bagi bagi yang hard macam mana? Tentu Bono marah ni. Tapi itulah, tapi aku tengok aku rasa Azim pun dia peminat Merc. So tapi aku tengok masa dia punya fight tu, Lewis memang ada potential untuk ke depan. Cuma dia beberapa kali wide yang menyebabkan Leclerc boleh selit, dan dia kena potong lagi. Aku macam kesilapan sikit-sikit sebab waktu tu memang sangat rapat in between driver. So kau memang sangat hati-hati. Kau tak nak DNF, kau nak dapatkan position. Cuma beberapa kali dia wide sikit lah. Okay, Hadi, untuk 10 lap terakhir, Hadi ada tak? 10 lap terakhir kau rasa macam mana? Panjang cerita Tak apa, cerita lah sikit. 10 lap terakhir, okay lah. Ferrari memang ada buat mistake lah. Strategi dia sepatutnya dapat stacking je dua-dua Ferrari dia tu. Tapi diorang tak nak ambil risiko sebab tim-tim lain semua single driver lah. Macam Mercedes single driver. Ferrari je dua driver kat depan. So dia tak nak, dia kena pilih kat salah seorang. Dia tak nak ambil risiko double stacking. Ya, double stacking kan risiko dia failure. Biasanya itulah failure tu tinggi. So tak nak ambil risiko tu, dia ambil seorang je. Dia masukkan Carlos. Tapi yang dia cakapkan tu suruh Carlos jadi defend, memang tak lah kan. Kau dah lah soft. Kau dah soft, lepas tu kau nak suruh defend driver jadi wing. Memang susah lah dia. Tak tahan lama lah nanti. Betul. Tak nak Leclerc kena bagi jugalah kan. Leclerc tu dia ada wing damage lah. Tapi aku pelik kenapa Ferrari tak tukar wing dia.
Itulah. Kau tanya Zul lah. Dengan Perez tau. Perez pun wing damage. Dia pun wing damage. Wing patutnya boleh tukar. Perez tukar tengok dapat nombor 2. Dia tak tukar. Dapat nombor 4. Tak, sebenarnya kau kena yakin dengan kau punya pace. Memang kita akan lambat dengan pit kan. Pit kita akan buang beberapa second. Tapi dengan pace yang kau ada, aku rasa tak ada masalah pun. Masa aku Ferrari punya pace tu, dia ada pace. So sebabnya kau just FIA, pandangan FIA macam mana? Dia akan, kalau FIA nampak dia akan dapat yellow dengan black flag. Itulah aku, kalau yellow dengan black maksudnya apa Aku tak pasti Kena repair kan. Macam yang kes terbelah sama Yuki Tsunoda pakai pakai selotip. Itulah aku tak tahu kenapa waktu tu dia tak suruh tukar kan. Entah. Aku tak faham enggak. Ke dia orang tak nampak. Takkan tak nampak kan. Dia lagi banyak screen. Dan Leclerc is one of dia wing damage pun perform padu. Itu lah pasal. Dengan wing damage pun padu kan. Tapi benda tu akan effect kau punya turning ke kau punya straight line. Turning tak? Aku rasa dengan turning. So kan kau punya turning akan ganggu kan. Kau punya turning speed dia ganggu sebab aerodynamic belah kanan dia yang pecah. Macam tu. Itulah. Aku lupa nak cakap pasal next punya cerita dia punya damage bodywork Dia bodywork floor dia ada rosak kan. Bila lepas floor pula. Dia kata tapi floor dia tu betul-betul impact tau. Dia punya dia tak ada pace. Dia tak ada pace. Betul tak ada pace sampai Schumacher dengan Haas pula potong dia tau. Tu lah. Dia tak ada pace. Dia punya dia tak ada isu lah, engine apa semua tak ada isu. Cuma dia tak ada pace. Itulah masa aku tengok tu dia kata dia dah punya floor tu betul-betul strong gila lah. Bila damage dia habis. Langsung tak ada. Itulah. Bila aku tengok balik pada awal tu kan dia start dengan punctured tire. Waktu dia kata dia ada langgar macam satu carbon piece dia langgar. Dia rasa ada Alpha Tauri betul. Kan. Lepas dia masuk tu dia kata first dia kata rear wing dia ada problem. Dia lose grip gila sampai dia kata dia macam berlomba di atas ice hard dia kata. Sebab memang licin gila, dia tak ada dapat grip sebab downforce daripada rear wing dah masalah. And then dah sampai beberapa lap lepas tu dia kata front wing dia pula memang dia tak boleh nak buat pecut sangat sebab memang dia tak ada grip kan. Dia tak ada grip, so kalau tak memang boleh tergelincir lah. Itulah aku tengok memang Red Bull punya dia punya main point, bukan main point lah, main stronger dia tu, strong point dia tu dekat floor dia tak ada, terus hilang habis semua. Dia grip terus hilang. Aku pun tak tahu dia sekarang Toto pun baru tahu floor. Itulah hari ni aku terbaca pasal flexi tu apa, kau tahu tak flexi apa benda lah. Ada berita pasal pagi tadi pasal suspension ke floor ke apa tak apa lah. Tapi basically memang Red Bull punya floor tu adalah dia punya main strong point dia lah. Tak ada, hancur habis. Boleh lah, macam terbongkar juga lah rahsia Red Bull ni. Sampai Mick Schumacher pun boleh nak kejar dia, hampir nak potong tau. Itu pun dah last minute. Last lap, last corner. Last match pot tutup dia punya ruang. Celaka match. Hampir berlaga lah. Okay lah. Kita pun kira last lap juga lah, 10 lap terakhir sebab betul lah. Apa lagi kan dia tu lain macam Yuki Tsunoda dan Gasly tu tak apa-apa tu aku padahal aku tak tahu lah. Aku rasa ada dua tim yang aku rasa macam okay, first aku nak cerita Alpine lah. Kita selit sikit-sikit lah tim-tim yang lain ni. Alpine aku rasa is a good macam dia a good mid, bukan nak cakap mid team sangat sebab dia orang pun ada fight macam Alonso, boleh je fight sampai dia P4 kan, P5 kan. So dia pun ada Esteban Ocon tu memang bad luck je lah. So, kontak memang dia boleh dapat place juga. So macam dengan engine dia seorang je, dia satu tim pakai Renault, yang lain semua pakai tim lain punya. Lepas tu dia pun ada place. Okay, shout out lah kepada dia, memang mantap lah. Lepas tu just pada dua tim ni iaitu McLaren dengan AlphaTauri, dia orang tak konsisten. Kejap atas, kejap bawah, kejap atas, kejap bawah. Kita tahu apa dia orang punya ni, lain-lain punya ni. Kalau McLaren Lando tu macam potensi memang mantap sebab McLaren kalau kau tengok early race dia memang antara yang paling gempak sekali lah. Bila keluar tak ada proposing, orang lain semua ada proposing, dia tak ada. Tapi bila patutnya dia kena build from there and then dia move forward, tapi dia macam tak move forward sangat.
Daniel Ricciardo pun aku antara harapan aku juga nak tengok dia perform, tapi dia tak boleh dia tak boleh nak pergi go lah. Last kali pada AlphaTauri lah, yang semalam tu aku tak tahu dia orang nak fight apa, tapi dua-dua tu bukannya kat depan sangat, tapi dia orang berguling sama-sama. Dia orang dapat penalti kan tu. Luki dapat penalti. Lepas tu Gasly pun dapat. Mana dia orang gaduh betul-betul lah. Sebab budak gaduh. Okay. Hadi, nak tambah apa-apa selain apa yang aku cakap, ataupun nak tambah apa yang aku cakap pasal tim-tim lain yang kau nak tambah? Tim-tim lain, Abang Latifi tak dapat point lah. Oh, sedihnya. Go TV. Dia masuk qualify perform dapat 10. Tu lah. Bukan senang dapat tu. One of the best qualifying out dia punya. Ya. Lagi apa lagi Ni Mick Schumacher dapat point, mantap. Aku first point. Aku setiap race aku mengharapkan Mick dapat point tu. Dapat point, lepas tu Haas dapat double point. Mantap Haas. Dapat point. Tapi itulah apa yang ada korban adalah Ocon orang DF. tapi yang lawak tu dekat page Haas nganjing dia punya bos sendiri, upgrade dia punya ship. gambar Guinter dengan kapal baru kat belakang. Tapi itulah syarat pada Mick mantap gak. Aku macam every race aku memang doa dia dapat point lah. Mantap gila lah. Cun lah. Kalau pun dapat menang ke macam first time lah. Macam banyak benda yang nak diceritakan sebenarnya kat race ni. Macam first point, first Carlos, lepas tu Red Bull punya floor yang mantap. Maksudnya ada cerita di sebalik tu. Zul, apa lagi kau nak tambah sikit-sikit? Tambah ke adik apa-apa pasal tim lain? Tim lain Aston Martin kot set birthday dia, so dia dapat point juga. Start satu belakang. Itulah. Apa lagi aku pun lupa nak cakap pasal birthday Sebastian kan. Dia ke berapa Dia 35. Muda lagi. 35 dia ni 5 lah, bukan 35. 30. Ya. 30. Tu je lah. Ni tengok post race interview kan. Tengok diorang tengah interview Mick kan. Lepas tu set masuk kan. Masuk join sekali interview tu. So moment tu best gila kan. Dia cakap dalam kereta dia nampak Mick fight dengan Max. Dia kata go Mick. Tu lah kan? dia jerit dalam kereta kan. Dia kata dia jerit dalam kereta kan. Cakap oi. Tapi tu kalau Mick dapat pass, kalau Verstappen tu lagi best lah. Kalau dia satu lap lagi kena. Ada satu lap lagi kena tu. Sebab dia dah cocok rapat sangat, dah final lap, final 2 lap tu lah, sikit sangat, lambat sikit lah. Sebab yang Haas pun faham lah dia punya pace macam mana kan. Red Bull punya floor damage pun Haas susah nak kejar. Bayangkanlah kalau ni kan susah, hampir tu. Okay, boleh lah, lambat sikit lah. Mick pun mesti lah, be careful lah. Kau nak first point, takkan kau nak apa, takut over apa, macam masa kat Miami lah. Tak pasal-pasal last lap tu dia berlanggar dengan Vettel kan. So tak nak benda jadi lagi. So ni dia chance nak dapat point, first point. So dia tak adalah try hard sangat kan. Betul. Janji dapat point kan. Betul. Okay, Haizim, aku apa-apa nak tambah tentang tim-tim lain selain yang aku sama juga dengan Aston Martin. Masa qualify satu tu, apa Vettel tu tersingkir qualify pertama tu. Dia tak lepas Q1. Q1 tak lepas. Q1. Sedih tu aku tengok waktu tu. Tapi saya bangga ya, Mick Schumacher dapat first point. Okay, aku rasa kita dah ulas banyak tentang review British GP. Aku rasa kita dah ulas semua benda. Tapi kalau kita nak ulas sampai besok tak habis cerita lah. Nak cerita tu, nak cerita ni. So aku sampai subuh pun tak habis. Tapi kita at least yang main point tu kita dah discuss lah kat sini dah bincangkan lah. Sekarang nak tanya lah, semua driver yang sekarang ni siapa dia tak pernah menang ni? Yang paling lama Latifi. Lando Norris. Siapa? Latifi. Tak. Driver yang paling lama yang sekarang ni lah. Yang on grid sekarang ni. Siapa yang Sekejap.
Sekejap Semua buat research cepat-cepat cari. Tak nak Sekejap Apa dia banyak Kan aku jawab Jawab je lah. Jawab je lah. Tak boleh brain lah. Tak boleh brain. Troll lah, betul-betul lah. Dia dah lama dah, betul. Dia sejak tahun 2016. Ui, lama siap. Dia tak pernah menang lagi. Dia podium ada. Nah, dia podium. Dia dekat Baku pernah, dekat mana? 3 kali podium. Bahrain. 2017. Bahrain ada. 16 ke 17 17. Baku 2017. Hampir apa yang dia ganti Rosberg. Masa tu Bottas dengan Williams 2016 2017. Ya. Yelah. Tapi kalau Tapi dia fail lama sekali. Dia tak pernah lagi juara. Sebab kalau Simon dah pecah telur. tapi itulah masa aku, kalau kita nak bandingkan dengan prestasi Latifi dengan Stroll lah, antara yang paling bawah ni, aku still walaupun aku rasa Lance Stroll ni macam ni reckless sikit, tapi aku still okay lah, sebab dia ada je dia buat dia tak adalah siasa kat bawah je kan. Tapi Latifi tu macam sedih sangat, macam kau ni partisipan je ke? Macam tak bertanding aku pun. Aku rasa last season ni sebab dia family dia kan, ada sponsor William kan, tapi this season William dah bukan family dia dah macam take over, ada owner lain. So aku rasa this year last year, ada rumours lah ni last season dia lah. Next season maybe tukar dengan siapa? Piastri kot, yang daripada Alpine punya reserve. Betul. TV tu dia cukupkan slot je. TV main tu cukupkan slot je sebenarnya. Okay, kita dah kata aku nak cakap kan pasal halo F1 tu lah. Berjasa dua halo sebenarnya. Walaupun mula-mula dia introduce nampak buruk gila babi. Benda selipar. Jepun. Selipar Jepun ke apa dia guna. Tapi betul-betul lah, betul. Dia memang sangat membantu, sangat berguna untuk keselamatan driver lah. So tolak tepi dia punya kecantikan. Tapi lama-lama kalau kau accept je benda tu kat situ kan. Ya, tapi bila aku tengok balik F1 yang lama 2017 contohnya yang tak ada halo, rasa kau tak boleh terima lah. Tak ada halo. Tapi Syafin ada lah. Syafin ada yang belakang tu, apa Syafin tu. Syafin tak apa masalah. Halo tak ada, rasa macam pelik pula tak ada. Tapi dia yang sekarang memang ni kan. Tapi dia, kalau tengok kan apa IndyCar yang pakai glass lagi, macam IndyCar kan pakai glass, Indy 500 kan. Tak salah aku pakai glass, itu lagi macam tak cantik aku rasa. Glass bahaya ke kalau pecah masuk mata apa. Itulah. Okay. Kalau nak tahu masa F2 pun ada ke accident. Betul. Halo juga dah selamatkan. Itu itu tang tu kan. Lompat atas kereta. Bertenggek tu. Macam Hamilton dengan Lewis lah. Kalau tak ada halo tu meninggal tu. Patah leher. Ya betul. Walaupun ada helmet tak boleh kalau tak ada halo. So terbukti dah halo ni betul-betul menyelamatkan driver. So thank you halo. Thank you halo. Thank you. Utamakan keselamatan. Yeah, but FIA kan dia memang strict. Kalau bab safety dia memang priority. Itu ya pasal masa dekat Kanada tu, aku rasa tu dia cucuk-cucuk FIA ni. Kata ni safety. Itu ya FIA approve kan pakai floor tu. Dia tim lain argue lah. Apa keluar di Khamis, hari Jumaat dah siap dah. Malam tu Toto kan dia kata safety dan keselesaan lah apalah kan untuk driver kan. Alasan dia tu je, dia tak cakap performance, tak sebut pun. Itu so political punya style untuk ajak. Okey lah, aku rasa kita dah ulas sangat details lah. Walaupun tak berapa sangat, tapi detail lah juga tentang British GP. Aku rasa banyak benda yang aku dah luahkan rasa. Zul pun dah lepaskan marah dia terpendam, so dia dah dapat jumpa tempat untuk lepaskan. Okay, sebelum kita pergi soalan terakhir, soalan yang kita rasa kita pergi pada minggu depan ni Austria. Red Bull Ring. Okay, aku baca sikit dia punya status ni. Red Bull Ring ni dia ada dia total lap dia 71 lap.
So panjang dia 4.318 km. So kalau dia buat 71 lap tu lebih kurang 306.452 km lah. Sekarang ni lap rekod yang dipegang oleh Carlos Sainz waktu tu 2020. So dia sama, dia ada 3 DRS detection zone. Pertama dekat area lepas detection dekat dia punya sector 1 tu, antara turn 1, turn 2 dan turn 3. Lepas tu turn 3 dengan turn 4. Last kali dekat ni lah, antara turn 10 dengan turn 1 tu, dekat dia punya ni lah, checkered flag, grid tu lah. Okay, lepas tu kalau aku tak adalah nak rasa tempat ni, tapi aku ada macam beberapa kali main game kat track ni. Aku rasa track ni dia aku rasa fast track tau. Maksudnya walaupun dia lita dan lita biasa bukan, dia fast track sebab dia punya yang betul-betul slow corner tu kat turn 3 tu, sebab dia naik bukit, lepas tu turn tajam gila. Yang lain tu kau perlu ada half smooth turn je. So apa pendapat kau tentang lita ni, Red Bull Ring ni? Kalau aku rasa memang ini makanan Red Bull lah. Banyak fast corner, just satu je slow corner, memang dia boleh makan betul-betul lah. Memang aku rasa one tu Red Bull lah. Itu rasa lah. Okay, Haizim rasa macam mana untuk Austria GP minggu depan? Memang kena naik turun bungkit lah. Saya pernah main game Austria tu, yang corner 3 tu kena slow lah. Tapi tak silap saya pernah tengok video tahun 2002, F1 2002, ada yang corner 3 tu accident. Tapi 2015 saya ingat lagi masa Alonso dengan Raikkonen tu, yang kena langgar ke corner keempat ke kelima ya. Masa tu tak ada halo. Bahaya tu. Sebab dia susah dia bila bukit, kau slow corner, kau tak tahu apa yang kat atas tu sebenarnya. Bila kau naik, kau belok, betul kau baru nampak benda apa. Especially kalau kau macam, contoh kalau kau main game, kau main yang pit punya camp, kau memang tak nampak apa yang kat, bila kau nampak terus belok kan, kau tak nampak apa kat sebelah kau. Betul. Hadi. Saya ingat. Maaf, saya nak sambung. Tak silap saya tahun 2020 pusingan satu Australia GP tu, masa Lewis nak corner ke-6 ke apa terlanggar Albon ke Max Albon. Tapi sayang kena penalti, tak dapat ke 3. Tapi satu pusingan dapatlah tempat pertama. Betul. Itu saja. Okay, aku rasa aku letak pada Hadi lah. Hadi, Austria Grand Prix dekat Red Bull Ring macam mana? Ini memang tempat Red Bull. Dia lah yang conquer. Macam dia buat kereta, yang penting boleh menang dekat dia punya track. So dia buat engine pun dia test kat situ kot. Yang kata tak payah pakai corner, kita boleh straight line. Okay lah, mungkin 1-2 boleh lah kot Red Bull kat sini. Itu pun kalau tak ada isu mechanical ke, tak ada isu lain lah. Rasa boleh. Memang kereta dia sesuai lah sangat lah. Ferrari boleh fight tak agak-agak? Ferrari, alamak, Ferrari ni kalau buat strategi ni susah nak janji. Kalau kata kalau safety car tu mungkin ada 1 atau 2 safety car. Safety car Sebab dia punya curbs dia macam berbukit ataupun tak tahulah berbukit ke apa dia punya curbs. Tinggi sikit lah. Tinggi ke apa ke, sebab bila banyak kereta gearbox rosak tau bila langgar curbs tu. Tapi tahun lepas pun ada, tak ada apa, 2 tahun lepas pun ada juga. Ferrari ada isu, Mercedes ada isu pasal gearbox. Vibration kuat sangat. Sebab dia punya track ni memang kita tengok kalau in 2D dapat macam ni lah, tapi dia punya basically the layout dia naik turun bukit naik bukit. Satu floor tu memang selalu damage lah. Track ni memang selalu makan floor. Masa lagi-lagi kat first corner tu kan dah laju turun bukit, nak bukit tiba corner lah, makan tepi tu kena floor rosak habis. Betul. Dan satu pasal game tu, memang kalau nak tanya semua orang main game, track ni lah paling favourite sebenarnya. Laju tak? Dia actually simple lah track ni kan. Simple je. Kalau main game semua, kalau main game online, track ni paling banyak. Track ni, track Bahrain
nak Monza. nak belajar track ni paling senang aku rasa. Itu je lah. Tapi dia cakap kita tu memang track ni track Red Bull. Memang Red Bull akan conquer lah. Red Oi. Bull kuasai track ni. Mantap. Okay, Zul, kau rasa macam mana Red Bull Ring? Nama pun Red Bull Ring kan. Cuma maybe adalah apa, ada persen sikit lah hope untuk Leclerc sebab dia new power unit. So aku rasa dia maybe boleh fight dengan Max kot. Cuma maybe kalau Ferrari tak buat lawak boleh lah kot Leclerc menang. Tapi aku rasa Leclerc nombor 2, Max nombor 1, nombor 3 Sainz or Checo kot. Kalau tak ada mechanical issue, tak ada Ferrari and Red Bull, tak ada apa masalah hidrolik ke apa ke, floor ke apa ke, Mercedes tak dapat podium kot rasanya kalau dekat Red Bull Ring ni. Itu prediction lah rasanya. Itulah. Sebab kalau tengok macam Carlos masa kat Kanada, dekat hairpin tu kan, dia dah dekat lah, tapi lepas pada hairpin tu nak pick up balik tu before DRS tu, Red Bull dia macam apa orang panggil, aku tak tahu term nak panggil traction ke apa, dia cepat pick up after corner tu, dia cepat pick up tau untuk that's why bila DRS tu Sainz lambat nak catch up balik dengan Max sebab dia fast exit kan. Dulu ada so dekat A1 Ring ni benda tu paling penting, especially dekat turn 2 kan, naik bukit tu kan, nak tunggu tengah kat situ kalau Ferrari nak kejar, dia kena betul-betul rapat baru dia dapat DRS yang before turun bukit yang corner tempat Hamilton langgar Albon tu. Kalau dia dapat dekat kat situ, dia boleh potong, dia boleh kejar Red Bull. Tapi kalau dia tak dapat exit tu, tak dapat time, tak rapat dengan Red Bull, susahlah Ferrari nak kejar Red Bull. Red Bull ada special kat situ lah, advantage kat situ. Aku rasa lah track ni ada agak-agak lah, ada safety car ke, red flag ke, macam mana? Of course ada. Confirm ada. Confirm ada. Agak-agak First turn dengan second turn tu, kalau lap 1 tu biasanya mesti ada. Kalau tak ada safety car pun, sebab pack sangat kan. BSC confirm ada. Sebab pack kan, kat situ pack kan. Betul. Masa first lap tu. First turn and second turn in the first lap tu confirm adanya. Okay. Sebab dia narrow lah. First turn narrow gila. Lagi first turn tu laju sebenarnya. First turn tu kalau kita main game pun aku rasa gear 3 ke gear 4 je first turn tu, maknanya laju. Dia tak payah drop banyak gear sangat. Kan? That's why time tu yang akan ada apa kereta wide ke tepi lah. Memang possible nak ada crash apa, memang ada lah, confirm lah. Betul. Okey lah, aku rasa kita dah berbual jauh sangat. Jumaat dah qualify. Jumaat ada qualify. Ada sprint. Betul. Aku lupa sprint tu. Okay. Ni dengan Brazil. Ni second, Brazil last. Okay, sprint aku lupa saya. Aku pun ingat itu sprint. Qualify dengan Jumaat, sprint hari Sabtu Okay, aku bagi tahu pendapat aku tentang sprint lah. Basically aku suka sprint race. Tu je aku cakap. Sebab bagi aku the whole weekend ni sebagai fans bukan sebagai kau kata kalau untuk strategis lah. Sebagai fans, aku suka sebab the whole qualifying kau akan tengok, waktu sprint kau akan tengok, race kau akan tengok. Macam seronok banyak tengok. So aku suka sprint race. Tapi kalau ikutkan strategi macam ialah kau park firmly daripada qualifying kan, tak salah. Lepas tu kau dah tak boleh ubah apa-apa. Betul, apa guna kau macam kalau ada perubahan macam pendek sangat benda kau nak ubah apa-apa tu, kau tak boleh ubah macam-macam sangat kan. Banyak team dia ambil part-part baru semua dekat Britain ni, dia on test. Kalau tak sempat nak try dekat Red Bull Ring, semua tak sempat. So in terms of sprint race aku suka as fan, tapi kalau as strategist aku kurang suka lah. Sebab tim kau tak dapat buat apa-apa. Macam race lepas kau bawa je lah race ni, 1-2 try kau bawa je. Macam tu. Okay, Hadi ke Zul ke, kau rasa sprint race macam mana? General ke pasal memang best. Kita macam tak bosan lah Jumaat tu qualify. Esok ada race. Seronok gila kan. Ada race 3 hari betul-betul. Ada benda menarik pasal F1. Tapi tak bestnya pasal team lah. Team
tak boleh nak test barang baru, dia kerja-kerja lebih lagi. Betul-betul. Risiko kalau dia nak test barang baru tu risiko. Sebab dia tak Okay. risiko untuk belum tak jadi. kereta kat accident apa. Betul? Betul. Okay, Dia Zul. tambah kerja lah, dia tambah kerja. Okay, Zul, kau nak tambah apa lagi tak? Macam Adi cakap tadi macam kau cakap tadi, as a fan memang best. Seronok Kita kan? entertain lah, seronok. Tapi mekanik ke factory diorang kan, orang-orang yang kerja yang Dia reliability factory. tau sebenarnya. Sebab sprint race tu kau akan all out tau. Sebab kau tak ada pit yang wajib. So kau memang all out kereta kau. So kat situ ada reliability issue kan. Bila lagi banyak race dengan sprint race dengan race yang banyak, reliability issue boleh terjadi. Yang tu lah yang aku risau lah sebenarnya. nak buat upgrade pun habis hari Ahad kan. Hari Isnin dia orang packing. Dia kena sampai Australia hari Khamis. Betul? So dia macam tak ada rehat sebenarnya. Lepas tu Australia pula ada spring race pula lagi ujian Pulau Otak tu. Patutnya kalau ada sprint ni at least gap 2 weeks lah kan untuk diorang. Get to be lah. Kan ni ada sprint race. Before ada je sprint race, the next tu sprint race, event dia ada sprint race, so 2 minggu terus. Tapi itulah kalender F1 sekarang kan 22, 23. So and race, so faham-faham lah. Kalau zaman-zaman Schumacher Hakkinen dulu 15, 16 dah habis dah. Kan? Zaman sekarang 22, 23. Ini pun nasib baik Sochi cancel. Cancel. Kalau tak 23 kan. Betul. Paling banyak kan tahun ni kalau tak. Betul. Lepas tu kau bagi allow kereta pakai enjin 3 je. Tak faham. Race makin banyak, Betul. engine makin sikit. Kau nak suruh apa sebenarnya? Yes, that's why itu Ferrari aku rasa Leclerc lah. Dia akan dapat penalti lagi banyak lah. Sebab faham tak? Sekarang ni aku rasa dia dah tahun ini dah kedua, ketiga. So nak berapa race lagi ada. Barai tu enjin nak pakai berapa race lagi. Dekat British Leclerc dah pakai 4 ice. Lain dah 3 ice. Yes. So more to come lah dia punya penalti untuk Ferrari. So Red Bull lega lah sikit. Lega sikit lah kat situ. Cerita pasal reliability, kita ni baru nak British hari tu baru round ke-10. Kita ada 22, tak sampai separuh lagi. Yes. So Red Bull ni yang ke-11 baru kira separuh. Kau dah pakai 4 ice, macam mana Syah? Gila betul. Kalau sejujurnya lah, Mercedes tengah betul-betul consistent reliability lah sekarang ni. Diorang tak ada problem. Tak ada any problem pun. Reliability. Kali Renault lah Alpine. Alonso pun dah pakai 4 kan ice. Dah semua 4 lah. 4 dah. Haizim, sprint race kau rasa macam mana Haizim? Saya memang first time tengok sprint race ni. Memang tak ada pit stop rasanya lah kan. Betul. Tapi cuma sayang ada 3 pusingan sprint race. Bagilah banyak lagi. Lagi banyak lagi seronok. Bukan apa, sebab sprint race ni anggap sebagai rehearsal race lah atau friendly race. Sprint race ni actually dia qualifying. Sejam. Tengok pusingan tu macam kita macam main game lah. Dia dalam 20 lap lebih kurang 20 lebih. Dia dalam 1 jam dia. Dia dalam 1 jam tu satu track tu berapa lap je boleh buat. Itu je dia bagi. Tapi tengok keadaan lah. Takut lama-lama ejen ni apa kata barai lah. Itulah isu dia kalau untuk team. Isu dia. Untuk penonton memang seronok tengok. Seronok lah. Kita layan je. Kita layan. Itulah kalau ikut sprint race ni, kalau ikutkan dia 1/3 daripada total racing. Betul lah. 1/3 tak salah aku dalam 30 km plus 1 macam tu lah lebih kurang. Sprint race ni wujud masa dekat GP2 ke F2 kan? F2 kan? Tak salah aku GP2 ke atau F2 tentulah. Tapi GP2 mesti tak ada lagi kot. Rasa F2 kot. F2. Okay lah, benda ni sebab tak ada aktiviti lah hari Sabtu. Misalnya betul dah tak ada aktiviti. Betul. So, just qualifying je kan. Sebab F2 pun F2 dia tak ada part-part baru apa semua nak test. Diorang boleh lah buat macam tu. Masalah F1 ni banyak part-part baru. Banyak kerja sebenarnya. Lepas tu ada upgrade ni lah nak test lah. Kan. Macam F2 kereta semua sama, engine semua sama. Cuma sponsor dia buat sendiri lain. Sponsor je kalau body tu lain sikit. Basically
Semua barang sama kan. Semua sama. Tak apalah diorang tak ada apa nak test barang pun sebenarnya. Betul. Tinggal naik drive je. Betul. Kan saja. Okey lah. So, bila Okay. dia bawa ke F1 ni rasa macam agak susah juga lah, agak rumit untuk team sebenarnya. Itulah itu dengan rumours next season nak tambah lagi race. Aku macam ya Allah, Oh. serius pack siap pening saya kepala. Dia nak tambah race. I mean tambah lita. Lepas tu tak tambah pula sprint race. Aku macam tak tahulah macam mana. Aku rasa ada 5 maybe lah 5 sprint race. Sekarang ni 3 kan. Dia nak tambah 5 sampai lah. ke 6 ke tak salah aku. 6 ke? Dia tambah nak sampai ke 6. Betul season depan nak tambah race tapi kau punya budget cap makin rendah. Aku pun tak tahu macam mana apa akan terjadi untuk next season. Budget cap ni sebenarnya ni pendapat aku lah, memang patutnya dah lama dah budget cap ni sebenarnya. Betul. Sebab kalau tak team yang ada duit Dominance macam tu je kan. Satu race tu dia boleh bawa 10. power unit satu race. So ibarat macam tu lah kan. So macam dominant Mercedes macam tu kan. Mercedes ada duit kan. So memang kau tak boleh, team lain tak boleh kacau lah. Tu je lah. Macam season lepas Brazil, relax je, potong tu benda belakang sampai ke depan. Sebab aku ada macam-macam upgrade, tak kisah aku start dari belakang. Pom. Sangat. Tu lah benda macam tu yang Alonso ingat lagi. Aku tak ingat pre-race interview mana dia cakap yang A1 ni rasa banyak yang tukar enjin baru ni. Yeah. Tapi tu lah risiko lah. Sebab banyak orang belajar pada pecahan Lewis dekat Brazil tu, spin race tu pakai enjin lain ni. Mercedes pakai enjin lain. Tapi yelah Mercedes time tu memang kau dah standby dah kan benda tu kan. Macam team lain ni kita tak tahu lagi dengan regulation baru tahun baru ni. Macam Hamilton tu masa last season memang Mercedes dalam dominan berapa tahun. So diorang dah ada dah benda tu. Maknanya dia punya plan dia dah cantik dah. Macam ni kan regulation baru dengan macam-macam isu porpoising lah, apalah, floor lah. So risiko lah untuk tukar apa-apa upgrade dekat sprint race. Tapi kalau jadi untung lah. Tu je lah. Betul. Red Bull pun dah limit dia punya cost budget. Dia dah tak boleh buat apa-apa sangat dah. Performance dia sangkut situ je lah. Itulah. Tu yang Honda betul-betul. Sebab tu Honda betul-betul fight untuk budget cap tu increasekan lah kan. Okay lah. Aku rasa lama sangat dah ni. Kita pergi last kali macam biasa kita akan tanya pasal ramalan atau prediction podium. Aku start dengan Haizim. Prediction Haizim podium untuk Red Bull Ring. Macam mana? Tak kisahlah nak ikut urutan ke tak ikut urutan, mana-mana pun boleh. Kalau Australia mesti Max ada. Max 1, 2 Sainz, 3 Lewis. Wow, lain macam Okay. Okay, aku nak pilih Hadi lah. Hadi, podium ramalan macam mana? Max, Perez, Leclerc. Oh, Pada undang. okay, still pada ni Red Bull Zul. Okay lah, walaupun berat hati nak cakap. Tapi aku rasa Leclerc Max. Nombor 3 siapa lah? Leclerc Max dengan Latifi. Perez kot. Leclerc Max Perez. Okay, aku sendirilah. Prediction aku rasa realistically lah. Aku rasa macam Max. Lepas tu Semua boleh Max tak tahu, aku rasa memang dia boleh makan lah track ni macam. Ya, aku rasa pun sama. Tapi aku nak Leclerc. Itulah. Lepas tu Kesian. Leclerc P2 and then antara Carlos, Checo, aku akan pilih Checo lah. Aku rasa Checo better driver. Tu je dengan masa dekat British pun dah boleh potong sign. tu lah. Aku rasa sebab tu lah aku akan Checo nombor 3 Checo top 3 lah. So Max, Leclerc and Checo. Okay, lepas itulah topik terakhir kita.
untuk podcast kali ni, Borak F1 Podcast. So kita pun dah sampai hujungnya. Aku nak ucapkan terima kasih kepada Hadi sebagai moderator, Zul yang yelah dia tak sempat join episod lepas. Terima kasih sebab join untuk kali ni. Banyak juga input aku dapat dari Zul. Terima kasih Zul. Mungkin harap sama-sama join lagi untuk episod-episod seterusnya. Tak apa, kalau tak boleh join, kita dengar kat YouTube je lah. Aku akan post kat YouTube. Okay. Terima kasih juga kepada Aizim. Aku tengok dia memang bersemangat lah sebab episod lepas dia join, episod ni pun dia join walaupun dia mengalami beberapa masalah teknikal, keluar masuk, still dia request juga untuk speaker. Aku juga terima kasih. Itu tak boleh sama-sama. Terima kasih lah Aizim. Aku suka kau punya semangat tu lah. Aku juga nak shout out pada Azwan yang daripada awal dia tunggu kat sini walaupun dia tak jadi speaker. Aku memang tak sempat baca komen kat bawah ni. Banyak juga Azwan ada komen. Aku baca personally, cuma aku tak sebut kat sini. Terima kasih kepada Azwan. Dia ada orang pertama sekali tunggu tadi. Thank you. Aku harap kau join juga untuk episod-episod seterusnya. Kalau boleh jadi speaker jugalah, tak apa. Cakap sikit-sikit, tak ada apa yang malu. Terima kasih juga Mr. F yang baru datang, dan ada beberapa yang pendengar tadilah. Aku dah tak sempat nak ingat. Aku dah tak ingat dah namanya. Okey, dengan itu kita akhirkan kita punya Borak F1. Okey, bye semua.